Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada pagi ini untuk kita sambung ayat tadabbur surah terjemahan dan tadabbur surah Al-Baqarah ayat yang ke-14. Kita bacakan dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Jadi kita pergi kepada terjemahan terlebih dahulu. Okey, wa idza. Wa idza maknanya apa? Dan apabila. Okey. Laku. Mana laku ni? Laku daripada perkataan apa? Liqa kan? Liqa tu maknanya kita kata kalau kita pergi, kita kata apa? Ilal liqa'i apa maknanya? Bertemu kembali. Kan, kita nak jumpa balik. Kalau kita pisah, kita kata ilal liqa' tu maknanya sehingga bertemu kembalilah. Jadi maksudnya laku macam ni apa? Bertemu. Laku tu maknanya bertemu. Jadi kalau ramai yang mana telah bertemu, orang menunjukkan ramai yang dia saling bertemu, dia kena pakai laku lah. Ni kaedah 8. Kaedah yang ke-8. Dia kaedah 8 dia kafaru. Kafaru dia punya tanda dia waw, alif, di akhir kalimah. Ini nampak, bila nampak waw alif, ini waw alif di akhir macam ni, dia ada perkataan apa? Telah, boleh, mereka. Waw alif ni makna dia mereka. Okey, waw alif tu makna dia mereka. Kafara ni maknanya telah kafir. Telah kafir bila ada waw alif oleh mereka. Jadi dalam ayat yang kita bincang ni, laku laku ni dari perkataan laqiya macam ni. La balik atas. Asal dia macam ni. Jadi bila dia tambah dengan laqiya maknanya apa? Telah bertemu maksud dia.
Tapi asal dia bukan mereka, ia. Bila dia macam ni, single, dia macam ni maknanya dia single. Dia bertemu, dia telah bertemu oleh dia ni. Tapi bila kata oleh mereka, tambah apa? Waw, alif. Jadi bila nak baca ni, laqiyu, kan? Betul tak? Nak baca apa? Laqiyu. Berat tak nak baca? Wa idza laqiyu. Berat lah. Bila sebut laju, laqiyu. Jadi apa? Sama tak bunyi laku dengan laqiyu asal? Bunyi dia jadi sama ya. Laqiyu, laku je lah. Orang Arab ni kalau laqiyu ada payah-payah, laku je lah, senang. Laku. Jadi dia buang apa? Dia buang kan alif maksurah ni. Buang ya ni. Jadinya terus jadi la, terus waw kat sini. Sebab waw ni dengan ya ni huruf i, huruf sakit. Bila dua-dua sakit, orang sakit bertemu, salah satu mesti mati. Jadi dia mati yang mana? Depan ni. Hilang ya. Dia hilang ya, lenyap. Jadi bunyi dia, kaf ni tadi bunyi bawah asalnya. Tapi sekarang ni dia akan, waw ni bunyi, waw ni tu mendominasi bunyi kaf. Jadi dia akan bunyi apa? Faham? Itu je punya prinsip perubahan perubahan bunyi dalam bahasa Arab. Ya? Macam mana? Dia lari jauh sangat. Sebenarnya dia hilang apa kat sini? Dia hilang huruf ya. Kemudian ditukar bunyi huruf qaf ikut bunyi huruf waw, itu je. Faham? Jadi bila macam ni makna dia apa? Telah bertemu oleh mereka. Waw ni mereka tu. Boleh? Nampak tak? Asal dia bunyi apa asal? Laqiya. Laqiya maknanya telah bertemu oleh dia. Tapi kita ni bukan dia, ni bukan seorang ni ramai. Kelompok yang munafik ni ramai. Jadi nak kata mereka, kan? Bila mereka, kita kena tambahlah mereka tu lekatkan dengan fi'il madi ni. Mereka dalam fi'il madi, bentuk dia bentuk waw alif. Waw. Bentuk dia waw alif. Letakkan dekat belakang waw alif ni. Jadinya oleh kerana bunyi dia ni berat, laqiyu kena bunyi, maka dia buang satu huruf, iaitu huruf ya ni, dan terus dia letak huruf waw dan bunyi dia macam ni. Boleh? Itu je. Masalah bunyi je lah. Okey, laku. Jadi dan apabila laku telah bertemu oleh mereka. Okey. Mana mereka? Ni mereka. Jadi di sini ni kaedah 8. Allazina. Okey. Bila telah bertemu oleh mereka, bertemu dengan siapa? Bila saya tanya salam, bertemu dengan siapa? Bila ada tanya soalan macam tu, kita boleh tambah akan. Sini. Akan orang-orang yang. Okey. Sedikitlah. Telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang. Jadi di sini ada 3 komponen. Jadi di sini dia ada fi'il madi. Okey, laku ni fi'il madi. Waw ni dia punya pembuat dia fa'il dia. Dan mana yang ini allazina ni dia punya maf'ulun bih. Maf'ulun bih. 3 dalam ni. Jadi sebut ni apa? Laku bertemu apa? Perbuatan. Telah bertemu tu apa? Perbuatan. Oleh mereka. Mereka tu apa? Pembuat perbuatan. Kan? Akan orang-orang yang ini apa? Perbuatan yang dikenakan kepada siapa? Dia bertemu dengan siapa? Orang-orang yang. Jadi itu 3 benda yang ada dalam ilmu bahasa. Kan? 3 lah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih.
Laku fi'il, mereka fa'il, allazina maf'ulun bih. Cukup lengkap. Perbuatan, pelaku, objek kena buat. Bahasa kita pun macam tu juga. Okey, sikit. Okey, amanu. Jadi kita kata macam ni lah. Bila nampak perbuatan ni tambah akan. Okey, terjemah sekali. Dan apabila telah bertemu, itu apa? Perbuatan. Oleh mereka, itu apa? Pembuat perbuatan. Mereka tu yang buat temu tu. Akan orang-orang yang apa? Maf'ulun bih, objek. Contoh, sebenarnya kita kena biasakan dalam harian kita. Kadang-kadang berfikir sikit apa yang kita sebut dalam percakapan kan. Saya minum air. Ada tak tiga-tiga tu? Ada tak tiga-tiga benda yang saya bincang kan? Ada, tapi kita tak biasa, kita tak nampak lah. Sedangkan itu yang kita selalu sebut. Saya minum air. Ataupun kalau bahasa Arab dia sebut macam mana? Minum air saya. Minum air minum saya air. Kalau bahasa Arab macam tu. Jadi saya minum air maksudnya apa? Wow ni seolah ni saya. Perbuatan dia apa? Telah minum akan air. Sama lah. Faham? Itu Jadi air tu adalah objek, benda yang kena dengan perbuatan minum tadi. Siapa yang minum? Saya. Okey. Amanu. Okey, macam mana terjemah? Mereka beriman. Okey. Akan orang-orang yang. Jadi sama tak? Ada waw alif tak? Ada waw alif kan? Jadi kita letak je ni. Bila ada waw alif di akhir kalimah, mesti ada terjemahan dia macam mana? Telah. Ya, jadi samalah telah. Makna dia apa? Makna dia beriman. Di depan ni makna dia telah beriman. Ni makna dia apa? Telah beriman. Siapa yang beriman? Oleh mereka. Mereka itu yang beriman. Telah beriman oleh mereka. Okey. Jadi apa makna amanu? Telah beriman. Bawa alif. Macam tu. Dua benda ada sebenarnya kat dalam ni. Telah beriman, amanu. Bawa alif ni oleh mereka. Macam tu. Sebenarnya tak pusing, dia ikut straight. Kita yang pusing kan, betul tak? Bahasa kita terjemah, kita kata mereka beriman, kita yang ambil yang belakang ke depan. Jadi kita kata mereka beriman, mereka tu sebenarnya kat belakang depan. Ni mereka. Iman ni kat depan. Tapi sebenarnya yang betul kita terjemah apa? Telah beriman oleh mereka. Ni baru betul. Kalau ikut directly bahasa, Jadi kalau kata mereka telah beriman, sebenarnya kita ambil yang ni dia tak depan. Sebab mereka, maknanya mereka wow. Wow ni makna dia mereka. Wow ni kat belakang ke depan? Belakang. Jadi kita nak fahamkan dalam uslub bahasa kita, kita aturkan balik ikut bahasa Arab punya lah. Ini nama dia harfiah. Cara harfiah macam ni. Sebab apa? Kita orang Melayu. Kalau orang Arab tak ada belajar macam ni, tak boleh lah, tak sesuai lah. Jadi kita susun balik, telah beriman oleh mereka. Kenapa ada telah? Apa dia punya hikmah? Tak payah letak telah, tak boleh Ustaz? Mereka beriman je, tak boleh? Sebab apa? Sebab prinsip bahasa Arab dia jelas masa dia. Bahasa kita tak perlu berikan masa sangat. Tak ada fi'il apa, tak ada masa apa, madi, hal, mustaqbal. Tapi bahasa Arab dia ada prinsip dia. Ni dia dah buat ke belum buat? Dia tanya. Semua benda dia tanya. Dah buat belum? Telah buat. Sedang buat ke? Ataupun akan buat. Complete. Sebab tu oleh kerana itu kita terpaksa ikut. Maka kita terjemah apa ni? Telah. Ini fi'il madi. Dia terus dalam bahasa kita nampak ini fi'il madi. Macam tu. Kan? Sebab tu ada telah. Jadi ini ada telah juga. Fi'il madi. Kalau fi'il mudhari tak ada telah. Itu beza. Perbuatan itu dia berbeza-beza. Waktu dia. Okey, jadi telah beriman oleh mereka. Kemudian qalu, serupa ke? Apa makna qalu? Qala telah
Kata. Mana merekanya? Pandai, masya-Allah. Waw alif tu mereka. Okey. Ni tak i'rab lagi. Ni cuma nak beritahu je dulu. Nanti nak i'rab senang. Nak i'rab dia macam mana? Ada i'rab dia panjang lah. Kemudian lah, kalau berminat nak belajar tu, sebab itu lagi meyakinkan kita pula nak mengajar ke apa ke seterusnya. Jadi ini kita cuma tahu je komponen. Okey. Telah berkata oleh mereka. Sekarang ni masing-masing dah boleh nampak. Rupanya ada dua komponen Satu kerja dia qala ni sampai lam. Pembuat dia waw ni. Nampak tak? Pembuat kerja waw. Mereka. Okey. Kaedah 8 juga. Ini banyak ni, dua ni. Amanna. Jadi telah berkata oleh mereka amanna. Sama juga. Macam mana kata? Tengok, na ni makna dia kami. Ni kaedah yang kaedah yang ke-6. Lebih kurang macam ni. Cuma beza dia nun alif di akhir kalimah pula. Sebelumnya sukun. Jadi jumpa yang ni, na ni makna dia apa? Kami. Jadi cara kaedah dia sama. Amanna makna dia aman sama. Apa makna dia? Telah beriman. Na oleh kami. Telah beriman oleh kami. Jadi sampai sini. Nah ni makna dia oleh kami. Okey, kita ulang yang pertama dulu. Dan apabila telah bertemu oleh mereka. Boleh? Sekali lagi. Dan apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka qalu telah berkata oleh mereka amanna. Telah beriman macam tu. Kalau kita boleh susun cantik, kita kira sekali lagi. Dan orang-orang yang telah beriman oleh kami. Macam itulah. Jadi kita baru belajar kan terjemahan macam ni. Jadi mula-mula ni ikutlah dulu. Macam kita juga dulu mula-mula masa kecil kita nak belajar mengeja contohnya. Kita pun ikut je lah. Sekarang ni dah besar ni rasa tak payah eja lah cikgu, saya dah tahu dah. Kan, terus boleh sebut. Macam ni juga kita susun dulu. Lepas ni nak terjemah. Dan apabila mereka telah mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka berkata. Boleh lah macam tu. Tapi kita nak pecahkan balik supaya kita boleh faham konteks bahasa tu dengan lebih detail. Sebab tu kita buat terjemahan yang macam tu. Hakikatnya ialah asal susunan makna tu. Bila saya terjemah dan apabila mereka bertemu orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Nampak tak kat mana saya terjemah? Dah tak tahu mana dah. Dah banyak yang saya buang. Betul tak? Dah banyak yang dibuang. Maka kita tak akan mahir sampai bila kita hanya bergantung kat saya lah. Semua bergantung kat saya lah nak terjemah. Betul tak? Jadi kita nak mahir sendiri, kita kena pecahkan balik. Sebab nak dapatkan isi dia, kena pecahkan ruyung tu kan. Macam itulah. Kalau ruyung tak dipecahkan, macam mana nak dapat? Itulah dia punya prinsip dia lah. Jadi kita kena terjemah satu-satu. Boleh Okey. Kemudian ulang balik. Wa iza? Ini dah tahu makna dah. Banyak tak wa iza dalam Quran? Banyak. Jadi tak payahlah. Tengok kamu dah. Iza. Apa dia makna iza? Apabila. Okey. Kholau. Okey. Sama tak macam atas? Ada waw alif tak? Ada. Kan dah senang. Dah tahu dah ada makna apa? Waw alif ni makna dia apa? Mereka. Dah senang dah. Ni dah makna dia mereka. Jadi apa makna kholau? Kholau ni masih ada mesti ada telah lah dulu. Betul tak? Wajib ada telah. Masalahnya makna dia apa? Kholau makna dia apa? Makna dia salah satu kembali.
makna tafsiran dalam ayat ni, makna dia kembali. Makna dia raja'u, makna dia raja'u, kembali. Tapi makna asal khalau ni maknanya apa? Berlalu. Dia berlalu pergi. Khala, iaitu dia telah berlalu pergilah. Itu makna dia. Dia khalau di sini berterah kembali. Kembali, telah kembali oleh. Jadi khala ni asal dia mana? Khala ni makna dia lebih kurang macam ni, ni lakar kan. Dia asal daripada khala macam ni. Khala dia ada alif ataupun dia ada macam nilah. Kita kata lagi nampak khala. Okey. Khala. Jadi tambah waw alif. Okey, tambah waw alif. Maka sama juga bila ada huruf ni dia akan buang. Tinggallah dua saja, kha, lam, waw alif. Tapi dia ni alif maksurah. Macam ni tadi ya. Jadi alif ni dia akan kekalkan alif, sebab tu dia khalau. Dia bukan ikut waw ni, dia bukan khalu tapi khalau. Dia buang yang itu je. Asal dia khala lah. Jadi perkataan khala kita pernah lah sebut. Ni perkataan apa? Apa ni? Khalwat, betul? Apa khalwah? Khulwah. Bersendirian. Itu juga maksud dia. Khalwah. Apa dia maksud? Bersendirian. Bersendirian, berkhalwat kan? Bersendirian. Nabi berkhulwah di Gua Hira contohnya. Jadi maksud ayat ni juga apa? Dan apabila mereka dah bersendirian bersama golongan geng-geng dia. Tadi dia sama dengan orang beriman. Tapi bila dah tak ada tu, dia menyendiri, iaitu dengan hantu-hantu dia. Dengan apa nanti? Syaitan-syaitan dia baru muncul siapa dia sebenar. Itu juga maksud dia. Faham tak? Jadi kalau kita terjemah bertemu tu, kita rasa macam mana? Bertemu tak nampak sangat. Bila kita kata apa? Khala ni, itulah dia, bersendirian. Boleh tak letak pada kita sekarang ayat ni? Bila kita tak faham bahasa, kita rasa ni cerita orang munafik je. Bila kita faham, kita rasa kita pun termasuk dalam ayat ni. Itulah tujuan Quran datang. Sebab tu kena belajar tu. Boleh tak kita sekarang ni kita baik ni, tapi bila kita sendiri, apa berlaku pada kita? Bersama dengan syaitan-syaitan tu, oh inilah kita yang sebenar, inilah saya sebenar rupanya. Na'udzubillah. Nampak rajin tadi dengan Quran, tapi rupanya malas sebenarnya. Faham tak? Itu ayat dia. Jadi kalau kita baca tafsir tak nampak lah. Memanglah benar lah tafsir tu cerita pasal ini adalah jumpa dengan orang Yahudi, orang munafik. Ya, kita pun rasa mereka ni teruk lah. Sedangkan dia tu cerita kita ni teruk lah. Faham tak ayat ni? Okey. Dan bila mereka bersendirian, dan apa dia ketika itu, ila syayatinihim, bertemu menuju kepada syayatin. Jadi kita terjemah balik. Dan apabila telah bertemu, telah kembali oleh mereka, iaitu apa? Telah bersendirian oleh mereka, kan? Kepada, ataupun ni maksud dia apa? Ilah ni juga makna dia bersama. Ilah, ma'a. Ilah ni boleh dikatakan makna dia apa? Tafsiran dia ma'a. Ma'a apa? Ma'a maknanya bersama. Begitulah makna dia. Jadi apabila kita bersendirian bersama dengan syaitan-syaitan yang kita lah, itulah nafsu kita sendiri, kan? Rupanya Kak Umar rupanya dia tengok drama aje rupanya. Contoh. Buang masa kan? Tak ada apa rupanya seorang itu je yang dia buat rupanya. Auzubillah. Dia sanggup habiskan masa untuk demikian. Okey. Jadi bersama dengan syayatin. Apa makna syayatin? Okey, syayatin ni makna dia syaitan lah. Syaitan ni banyak ke sikit? Banyak. Kalau satu syaitan,
syaitan lah. Bahasa kita kan. Syaitan. Kalau jamak dia syayatin. Syayatinun. Syaitanun. Apa makna syaitanun, syayatinun? Okey. Apa makna dia? Okey, syaitana asal daripada perkataan ni lah. Syaitana. Apa makna syaitana? Syaitana makna dia membantah, makna dia melawan, menentang, itu makna dia. Dan juga makna yang istilah dia ba'uda anil khair. Ba'uda, apa makna dia? Jauh daripada kebaikan. Makna syaitan jauh daripada kebaikan, jauh daripada rahmat, jauh daripada kebaikan. Siapa yang ikut syaitan ataupun perbuatannya begitu, perbuatan yang macam ni lah, hanya dia mempamerkan kebaikan depan orang saja, kan, contohnya, tapi dia tidak sebenar-benar beriman. Bila dia menyendiri, rupanya dia seolah tak beriman yang Allah sedang melihat dia, maka dia jauh daripada kebaikan. Itu syaitan. Jadi apabila bertemu dengan syaitan-syaitan, kalau ikut tafsiran syaitan ni golongan siapa? Musyrikin, munafik dan Yahudi. Musyrikin, munafikin dan Yahud. Itu makna dia. Baik. Kemudian him, bagi mereka. Cuba ulang balik. Dan apabila telah bertemu oleh mereka, telah kembali oleh mereka, ataupun telah menyendiri oleh mereka, boleh bersama syaitan-syaitan bagi mereka. Syaitan-syaitan tambah bagi sini, bagi mereka. Qalu, sama macam ni, telah berkata oleh mereka. Masya Allah, telah berkata oleh mereka. Jadi apa yang mereka kata? Inna, sesungguhnya sesungguhnya kami. Inna, bila ada dalam Quran inna macam ni, mana dia apa? Sesungguhnya. Bila ada alif, adakah? Ada kami. Alif ni menunjukkan ada makna kami belakang. Bila tak ada, sesungguhnya je. Kalau ni sesungguhnya kami. Jadi dia kata sesungguhnya kami ma'akum, bersama kamu. Kemudian kami menyertai kamu, bersama kamu. Inilah pengakuan sebenar dia. Ya. Ya. Him, Kenapa bubuh syayat? Kenapa bubuh him? Okey. Jadi wa iza khalau ila syayatini, apabila mereka menyendiri bersama dengan apa ni? Syaitan-syaitan. Apa makna kenapa him? Kalau syaitan je tak boleh. Apabila mereka menyendiri bersama syaitan-syaitan, boleh? Kalau tak ada mereka? Ni pertanyaan cikgu kan? Kalau tak ada mereka macam mana? Menjadi umum kan? Syaitan-syaitan. Tapi bila ada mereka, menjadi khusus. Jadi kita boleh tengok satu ayat yang menunjukkan maknanya apa? Ini pendamping yang dekat, rapat maksudnya. Teman rapat. Teman rapat. Pendamping. Contoh dalam ayat surah 43
Ayat 36 hingga 37. Tiga, 36, 37 Allah kata apa? Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Waman, dan barang siapa, iaitu merujuk pada sesiapa saja. Siapa? Tak kira dia ulama besar ke, dia ahli ilmu yang terkenal ke, yang banyak ilmunya ke, tak kira siapa, tapi dia tak akan selamat. Dia tak akan selamat. Tak ada jaminan selamat pada siapa pun, kecuali Nabi. Nabi Allah pelihara maksum kan, tapi semua orang lain tak ada. Jadi iaitu siapa? Sesiapa saja yang buat perangai apa? Ya'shu an zikrir rahman, yang jauh daripada macam ni lah tadi. Iaitu bila dia jauh daripada kebaikan, peringatan Quran dia dekat dengan siapa? Dekat dengan syaitan lah. Jadi siapa yang iaitu nak ukur diri kita, kita ni dekat dengan Allah ke dekat dengan syaitan? Kita ni dengan syaitan-syaitan ni ke dekat dengan Allah? Apa macam nak ukur? Ayat ni lah. Ukuran dia tengok dalam ayat ni. Nuqayyid lahu syaitan. Jadi siapa yang jauh daripada peringatan Ar-Rahman. Apa peringatan Ar-Rahman? Peringatan Ar-Rahman apa? Apa makna peringatan Ar-Rahman? Zikrul Rahman. Jadi Zikrul Rahman maknanya, zikri maknanya peringatan, bukan mengingati. Peringatan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Peringatan daripada yang Maha Pemurah. Ar-Rahman ni sifat Allah yang paling besar lah, kan? Salah satu sifat Allah menunjukkan Allah itu Rabb, yang Maha Pemurah kepada semua makhluk dia. Apa pemurah Allah? Semua makhluk dia Allah beri sesuatu yang paling penting, iaitu Allah beri petunjuk. Sebab tu Zikrul Rahman ni maknanya apa? Al-Quran. Jadi siapa yang jauh, berpaling, meninggalkan Quran, memikirkan ayat-ayat Allah, nuqayyid lahu syaitan, kami akan berikan kekuasaan kepada syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu menjadi qarin dia. Menjadi qarin ni maknanya apa? Kembar dia, seolah-olah, ataupun penasihat yang setia dengan dia. Jadi kat sini ni maksud dia juga dekat dengan ayat ni. Sebab tu Allah kata him, bukan syaitan yang umum sekali-sekala ada, tapi memang dah rapat sangatlah dengan dia. Jadi kalau nak ukur kita ni dekat dengan Allah ke dekat dengan syaitan, sejauh mana kita dengan Quran? Sejauh mana kita dengan Quran? Dengan Quran maksudnya apa? Apa maksud? Ni yang cerita orang ni, mereka ni dekat tak dengan Quran berbanding kita? Berbanding mereka dengan kita, mereka dekat dengan Quran tak? Jauh ke? Dekat ke jauh ni rasa-rasa? Ni bandingkan kita dengan dia orang ni, dekat. Lagi dekat daripada kita. Mereka duduk dengan Nabi Quran yang berjalan masa ni.
Zaman ni Quran yang hidup lagi lah daripada kita Quran yang ada kat tangan ni. Dengan Nabi, bersama dengan Nabi ni, orang munafik yang duduk kat Mekah solat belakang Nabi. Dekat tak? Apa masalah mereka? Apa masalah mereka? Ha? Ya, sebab dia tak ikut. Itu maksud dia. Bukan maknanya saya dah baca Quran, Alhamdulillah. Baca Quran, bacalah. Tapi ikut tak perintah Quran? Faham tak apa yang dia baca? Itulah dia. Itu maksudnya. Faham tak? Kalau nak bandingkan dekat dengan Quran, saya dekat Quran ni. Mereka lagi dekat dengan Rasul lagi. Tapi apa berlaku pada mereka? Ini masalah dia. Itu juga dengan kita hari ni. Faham tak? Ayat ni. Jadi apa berlaku? Nuqayyid lahu syaitan. Allah akan adakan syaitan pada kita yang menjadi apa? Penghasut. Sebab itu kita kena selalu doa apa dia? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 nama Allah yang kita sebut awal. Kan? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu maksud dia. Bukannya dia muncul dalam wajah-wajah menakutkan. Itu orang Melayu je. Bukan. Tapi dia hasut kita supaya jadi orang yang antaranya apa? Apa dia hasut? Supaya jadi orang yang surah 2 ayat 269. Buka surah tu. Dua 268 Apa ayat dia? Syaitanu ya'idukum al-faqra. Kemudian wa ya'murukum bil fahsya. Bil fahsya. Kemudian wallahu ya'idukum minhu maghfiratah kan. Wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Wallahu wasi'un okey. Jadi syaitan. Jadi ayat ni cerita pasal siapa? Konteks utama ayat ni, subjek ayat ni apa? Bila kita baca bahasa kan, kita mesti tahu tajuk utama. Kita nampak inilah dia matlamat ayat ni nak tunjuk. Apa matlamat ayat ni? Jadi tajuk dalam ayat ni, tajuk dia apa? Tajuk dia syaitan. Ayat ni tajuknya syaitan. Serta dia jadi pertama asy-syaitan ni mubtada. Ni mubtada ni lah dia punya intipati utama ayat ni cerita pasal syaitan lah. Apa syaitan ni? Asy-syaitan ya'idukumul al-faqra. Ya'idukumul faqra. Syaitan ya'id. Apa ya'idu? Ya'id ni maknanya, id ni maknanya apa? Menyediakan, mengulang-ulang, menjanjikan. Macam itulah. Maksudnya dia perbuatan ini menunjukkan dia ada, maknanya dia sentiasa buat. Sentiasa buat satu. Jadi syaitan sentiasa menjanjikan kepada kamu al-faqra. Bukan dia menjanjikan, tapi dia menakut-nakutkan. Itu maksud dia. Menakut-nakutkan kamu kepada miskin. Bukan miskin, lagi teruk daripada miskin. Apa? Fakir. Dia akan buat yang itu sampai situ, tahap yang paling dahsyat. Sedangkan okey je, rumah ada, kereta ada semua, tapi seolah-olah macam itulah dia buat. Takut. Dia suruh buat kita apa ni? Kedekut. Dia suruh kita kedekut. Ni kedekut.
Wa ya'murukum bil fahsya. Dan disuruh kita pula dalam kedekut tadi. Apa dia? Fahsya apa? Fahsya ni perbuatan yang buruk sesama manusia. Fahsya melakukan apa saja yang berkaitan dengan perbuatan yang namanya buruk sesama manusia. Maknanya bukannya berzina, itu besar dah. Mengumpat, mengkeji, menyatakan orang lain buruk, kita baik, sebagai semualah. Itulah nama dia. Benda-benda macam itulah. Jadi itu nama dia fahsya. Jadi dua benda lah. Jadi ini perbuatan yang pertama ni, pentingkan diri sendiri, takut kan? Dan kedua pula, apa dia? Burukkan orang lain pula dan sebagainya lah. Wallahu ya'idukum. Dan Allah sentiasa pula mengingat-ingatkan kita dalam peringatan dalam Quran. Inilah dia. Inilah cara syaitan boleh masuk kan. Allah nak janjikan kita kat mana ni? Ya'idukum di mana? Tiba-tiba Allah bagi tahu kita ke? Tiba-tiba Allah, kita dengar Allah ingatkan kita. Macam tu ke? Macam mana kita nak? Kita sendiri kena cari. Kat mana nak cari? Kat mana nak cari? Belajar kan? Al-Quran. Siapa nak Allah berbicara dengan dia, baca Quran. Siapa nak mengadu-ngadu dengan Allah, sembang-sembang dengan Allah dalam solat. Solat baca apa? Quran. Itu kaedah dia. Bayangkan orang yang tak peduli Quran, nak faham pun tak nak, baca pun tidak, mengaku Islam. Barang besar tak tu sebenarnya? Barang besar. Apa kita kena buat? Kita kata tadi ni, kita nak masuk yang ni tak? Jadi apa kita nak buat? Kalau kita buat macam ni, kita pun bersemangat kan kata macam ni, kan? Tapi tak ada buat apa-apa pun keluar. Sama tak macam ayat ni? Sama lah. Balik rumah teruskan dengan apa? Aktiviti biasa kita. Apa dia? Banyakkan tengok, ikut lagi cerita siri-siri yang berterusan. Yang mana? Ahli dunia punya. Apa jadi? Banyak lagi benda tak tahu dalam Quran ni. Sama tak ayat ni? Sama. Kan? Ini kaedah kita baca ayat ni, ya Allah. Banyak ni masalah kita. Kita kena usaha buat sesuatu. Sebarkan ajaran yang Allah ajar kita ni, supaya orang lain semua selamat. Orang yang kita semua selamat. Dan Allah kata apa? Allah sentiasa ingatkan kita untuk buat kebaikan dengan apa? Maghfiratan minhu. Yang maknanya Allah sentiasa suruh kita cari keampunan daripada dia dan cari kurniaan dia. Kenapa? Dia kata sebab Allah itu wasi'un, sangat luas lagi maha mengetahui. Syaitan ni sempit dan dia tak tahu apa-apa pun. Beza kan? Jadi di sini cerita dia. Ni antara dia punya kaedah syaitan lah, menyesatkan kita. Sebab tu ayat ni ila syayatinihim, him ni ditekankan menjadi apa? Syaitan yang mana sentiasa menjadi penasihat, dan dia pula kerja dia memang ikut dengan mudah. Dia sentiasa senang terpedaya lah. Suka melayan hawa nafsu dia. Kehendak apa yang dia nak tu. Jadi dan dia ayat ni qalu inna ma'akum, mereka berkata sesungguhnya kami memang bersama dengan kamu. Jadi di sini qalu ini kesalahan apa? Kesalahan apa ni? Lisan. Betul? Sebab itu dalam kita punya syahadah kita kena sebut asyhadu an la dengan apa? Benar dengan hati, keluarkan takrir dengan lisan, dan bukti dengan amalan. Bermula dengan hati. Hati. Jadi yang ini bahkan hati pun dah rosak, apa lagi? Keluarnya lisan dia. Dibuktikan dengan lisan dia, pengakuan dia yang cukup buruk lah. Jadi ini kita takut. Di mana sebab tu dalam hadis Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Ini satu hadis. Innamal
a'malu bin niyat. Apa makna dia? Sesungguhnya hanyalah ataupun tidak dapat tidak ataupun tidak lain amalan-amalan itu apa dia? Bukan hendaklah berlaku disebabkan adanya niat, atas dorongan niat. Faham? Jadi amalan memang sentiasa ada. Manusia ni ada masalah tak untuk meniatkan sesuatu perbuatan? Ada tak masalah? Kita nak makan, ada tak masalah dalam tu? Nak meniat nak makan tu senang ke susah? Okey, solat. Nak niat nak solat tu senang ke susah? Niat senang. Kan? Niat tu senang. Semua boleh. Kita dah buat tu, maknanya bila kita buat amal tu, saya berdiri ni, tak niat lagi ke? Sebenarnya niat lah tu. Sebab tu dia kata sebenarnya amalan dengan perbuatan tu, niat lah tu nama dia. Kita dah memang nak buat benda tu lah. Yang dari susah apa sebenarnya? Yang bagi susah, yang susahnya adalah nak meletakkan kerana apa niat tu. Itu je. Itu masalah dia. Kerana apa? Kerana Allah ke kerana lain? Itulah masalah manusia yang menyebabkan punca nak masuk neraka seseorang. Faham? Punca masuk neraka bukan yang tak ada niat. Saya tak ada niat. Masalah kita duduk bincang yang tu, yang niat tu. Bukan bincang tujuan niat. Faham tak? Faham tak ni? Apa tujuan niat? Jadi kita nak solat, apa dia? Kita bincang apa? Nak letak niat. Niat memang ada dalam hadis Nabi ni. Tapi yang kita nak hati-hati ialah kita nak niat kerana apa? Aku solat ni kerana Allah. Bukannya aku sedang solat zuhur ni tak tahu ni. Bukan. Memang kita tahu itu solat, itu nak letak niat memang mudah je. Semua orang memang macam tu. Saya tengah berdiri ni sebab apa? Saya tak ingat saya tengah buat apa. Ke? Memang niat saya nak mengajar lah. Kan? Apa saja buatan kita memang dah berniat. Jadi tak perlu nak pasang niat-niat tu. Tapi yang jelas, kena jelaskan apa? Kita buat ni sebab apa ni? Sebab Allah ke sebab lain? Itu yang masalah dia. Itulah yang kena diperbincangkan, bukan hal yang tadi. Masalah kita duk bincang hal yang itu tapi tak bincang hal yang ini. Faham tak? Faham? Jadi innamal a'malu binniyat. Dan satu lagi hadis Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Apa ni? Setelah benar niat ni, sebab itu Nabi kata hadis ni, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang niat dia berubah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat faedah. Dia berubah itu kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat capai matlamat dia. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha, ataupun siapa yang niat dia juga dia buat benda tu, benda yang sama. Contoh dia, dua-dua orang solat, tapi satu solat kerana Allah dan Rasul, satu lagi solat kerana dunia dan perempuan yang ingin dinikahinya, nak pamerkan untuk orang. Maka apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia punya perbuatan itu akan dapat faedah kepada apa yang dia nakkan. Dia nak wanita tu, dapatlah wanita tu, tapi dia tak akan dapat akhirat. Itu nama dia istidraj. Allah akan bagi macam ayat ni lah. Dia ni lepas dia mereka ni, orang ni hidup dan tak diperangi pun, golongan ni tak diperangi pun, mereka mendapat ghanimah sama-sama, perang kan. Apa yang kaum muslimin dapat berjaya, dia pun dapat sebenarnya sama-sama. Nampak tak? Kenapa? Itu Allah nak bagi dia balik. Macam mana dia olok-olok nanti, Allah balas sama juga. Itulah kita yang kita rasa okey je, tapi kita tak buat apa-apa pun, kan? Kita khawatiri gitulah, demikian. Sebab banyak hadis nanti kita tengok. Jadi di sini niat kena betul satu. Buat semua kerana Allah. Dan yang kedua,
kena apa? Sesungguhnya amalan-amalan itu akan dinilai bil khawatim, dengan pengakhiran dia. Khawatim ni penutup dia, ending dia apa. Sebab itu kita takut saat akhir kita nanti kalau banyak cerita-cerita kan, dan cerita-cerita ni bukan tak benar, cerita-cerita benar pun kadang-kadang. Terdapat akhiran seorang tu rupa-rupanya terbuka bila dia meninggal, kau tahu sebenarnya siapa dia. Alhamdulillah. Itu kita takut. Sebab tu kita sentiasa apa? Berhati-hatilah dalam apa keadaan pun. Sebab Allah boleh buka di dunia ataupun ke akhirat nanti. Siapa sebenarnya kita ni? Nak cerita, nak belajar yang ni lah, golongan ni. Jangan apa? Menipu Allah dan Rasul ni. Jangan menipu diri sendiri. Sebab boleh Allah buka. Sebab apa? Nanti dinilai dengan saat akhir sama ada di dunia ni dan ataupun di akhirat nanti. Okey. Jadi Allah kata innama nahnu, dan dia kata sesungguhnya tidak lain kami hanyalah mustahziuna. Jadi di sini sesungguhnya tidak lain, innama nahnu, kami hanyalah mustahziuna, orang-orang yang mengolok-olok. Kami hanyalah orang-orang yang mengolok-olok. Sebab itu mereka ni bila begini, Allah tak akan beri hikmah pada golongan ni. Jadi kita, bila kita belajar, kita balik kita tak apply, Allah akan keraskan hati. Dan Allah tak akan beri hikmah pada kita. Sebab itu ayat ini, selepas ayat kita baca ni, cuba tengok apa Allah kata ayat dia 269. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan berikan hikmah kepada siapa yang Allah hendak. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah beri hikmah ini, maka dia telah dapat kebaikan yang banyak. Dia dapat kebaikan. Melawan dengan tadi. Bila dia ikut syaitan punya cara, dia tak sebenar-benar buat apa yang sepatutnya dia buat tadi, dia hanya pura-pura tadi, maka dia tak dapat kebaikan. Iaitu apa? Kita nak hikmah daripada Allah apa yang kita belajar. Kita nak hikmah daripada Allah dengan apa yang kita belajar. Antaranya apa? Jangan bersifat kedekut ni. Kita kena bantu sesuatu. Apa kita nak bantu? Infak. Infak apa? Infak dengan bijak. Infak dengan bijak. Kalau boleh pastikan kita buat sesuatu yang kita nampak je lah apa hasil lah. Sebab tu apa yang nampak depan mata tu lebih baik lah. Contohnya kalau kita nampak depan mata kita ada orang yang susah, tapi kita dok tolong yang jauh yang susah, yang depan mata tak nampak, patut tak? Tak patut. Biar kita nampak apa yang depan dan hasilnya depan mata kita. Itu orang yang bijak. Faham tak? Itu bijaknya. Jadi kita bangunkan sesuatu yang ada dekat dengan kita ni, supaya apa? Barulah boleh senang tersebar kepada yang lain. Bina kekuatan tu dari dalam. Baik. Jadi innama nahnu mustahzi'un. Sungguhnya Allah akan mereka kata mereka mustahzi'un. Ni ayat ni penting untuk kita sambung nanti ayat 15. Apa makna mustahzi'un? Uluk-uluk maksudnya main. Lagi? Ejek-ejek. Ejek-ejek. Bersenda. Okey, contoh dalam ayat surah 47 ayat 16. 7 ayat 16.